Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 2 dan ini adalah senarai ahli dalam grup kami. Kami akan membentangkan tajuk teori kurikulum. Apa itu teori? Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, teori membawa maksud pendapat bersifat pandangan yang tidak dapat dibuktikan dengan kukuhnya yang dikemukakan untuk menerangkan sesuatu perkara dan lain-lain. Banyak dikemukakan mengenai kehidupan pada masa prasejarah. Terusnya, teori pembelajaran menurut Regelut 1999 adalah teori yang menawarkan panduan eksplisit sebagaimana membantu orang belajar dan berkembang lebih baik. Jenis belajar dan pengembangan mencakupi aspek kognitif, emosional, sosial, fizikal dan spiritual. Dan pengertian teori kurikulum pula membawa maksud suatu perangkat penyataan yang memberikan makna terhadap kurikulum sekolah atau madrasah. Teori kurikulum disiplin mental. Kurikulum berdasarkan teori ini tertumpu pada mata pelajaran seperti Latin, Yunani, matematik dan kesusasteraan klasik. Dipercayai dapat mengukuhkan ingatan, logik, penaklukan dan kebolehan kognitif yang lain. Antara pelopornya ialah John Locke dan Herbert Spencer. Mari kita teliti tentang perkembangan pengaruh teori disiplin mental terhadap pembinaan kurikulum di Malaysia. Berikut adalah pecahannya. Dari segi sejarah, pada awal abad ke-20, pendidikan kolonial British sangat bergantung pada teori disiplin mental, menekankan pembelajaran hafalan, tata bahasa dan subjek klasik seperti Latin dan Yunani. Ini dipercayai dapat melatih fakulti mental seperti ingatan, logik dan penaklukan, menyediakan pelajar untuk peranan pentadbiran dalam kerajaan kolonial. Pada tahun 1970-an hingga 1980-an, pembaharuan pendidikan memperkenalkan pendidikan vokasional dan teknikal di samping mata pelajaran akademik, mencerminkan peralihan ke arah menyediakan pelajar untuk laluan kerjaya yang pelbagai. Walau bagaimanapun, kurikulum teras masih menekankan disiplin mental melalui mata pelajaran seperti matematik dan sains. Seterusnya, dari status semasa, kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM dilaksanakan pada tahun 1987. KBSM menekankan pendekatan pendidikan yang lebih holistik, menggabungkan pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan nilai di samping kemahiran akademik. Walaupun teori disiplin mental tidak disebut secara eksplisit, pengaruhnya boleh dilihat dalam fokus pada kemahiran asas dan pembelajaran yang ketat. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, rangka tindakan ini menekankan pembangunan holistik termasuk aspek kognitif, emosi, sosial dan rohani. Walaupun disiplin mental bukanlah tema utama, prinsipnya masih jelas dalam fokus pada pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan pembelajaran sepanjang hayat. Teori kurikulum fungsional. Teori ini menjelaskan bahawa ahli masyarakat dan institusi dalam sesuatu komuniti itu saling bergantung antara satu sama lain. Contohnya, kita dapat lihat ialah pelajar akan bergantung kepada para guru untuk mendapatkan ilmu, guru bergantung pada kurikulum yang akan mereka gunakan untuk mengajar dan kurikulum ini dibentuk oleh mereka yang bertugas dalam jabatan kurikulum. Fungsionalisme boleh disamakan seperti bahagian anggota badan yang mempunyai peranan masing-masing dan setiap anggota itu bergantung di antara satu sama lain untuk berfungsi. Antara fungsi utama teori fungsional dalam pendidikan ialah sekolah menjadi medan menyampaikan ilmu pengetahuan dan tingkah laku yang dikehendaki untuk memastikan kesejahteraan ahli masyarakatnya. Tugas utama pendidikan ialah untuk mensosialisasikan kanak-kanak dengan norma, nilai-nilai dan peraturan yang terdapat dalam sesebuah masyarakat.
Antara fungsi kedua ialah memilih dan melatih. Semua kanak-kanak akan mendapat peluang yang sama untuk menyumbang kepada perkembangan masyarakatnya. Mereka yang berjaya akan mendapat kedudukan paling tinggi dalam hierarki masyarakatnya. Jadi, sekolah mempunyai kewajipan dalam melatih pelajar untuk menghadapi dunia sebenar kelak. Teori kurikulum saintifik. Pada awal kurun ke-20, gerakan pengurusan saintifik telah mula menguasai barat dan tempiasnya turut dirasai oleh disiplin pendidikan. Pengurusan saintifik banyak bergantung pada konsep kecekapan dan kepiawaian. Salah satu pengaruh daripada gerakan saintifik adalah pewujudan objektif pembelajaran dalam bentuk perlakuan. Kaedah ini membenarkan guru mengukur kemajuan murid. Sebagai contoh, guru membezakan markah pentaksiran murid di awal dan akhir tahun. Menurut teori kurikulum saintifik, sekolah merupakan tempat untuk memproses input iaitu murid menjadi output yang bersedia untuk memikul peranan dalam kehidupan. Teori dasar pembinaan kurikulum berasaskan sekolah adalah satu teori yang menggariskan prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh sekolah dalam merancang, melaksanakan dan menilai kurikulum mereka sendiri. Teori ini bertujuan untuk memberi kuasa kepada sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan keperluan, kepentingan dan konteks pelajar dan komuniti setempat serta meningkatkan kualiti dan profesionalisme. Kurikulum berasaskan sekolah boleh dibahagikan kepada 4 aspek utama iaitu falsafah dan matlamat kurikulum, reka bentuk kurikulum, pelaksanaan kurikulum dan haginya penilaian kurikulum. Aspek utama iaitu falsafah dan matlamat kurikulum harus selaras dengan visi, misi dan nilai-nilai yang dipegang oleh sekolah, pelajar dan komuniti. Seterusnya, reka bentuk kurikulum. Aspek ini merangkumi elemen-elemen seperti kandungan, kaedah, strategi, sumber dan penilaian kurikulum. Aspek seterusnya, pelaksanaan kurikulum. Aspek ini harus dilakukan dengan cekap, kreatif dan berkesan oleh guru, pelajar dan pihak-pihak lain yang terlibat. Haginya, penilaian kurikulum. Aspek ini merangkumi proses-proses seperti pengumpulan, analisis, penafsiran dan pelaporan data berkaitan dengan kurikulum. Penilaian kurikulum harus dilakukan secara berterusan, sistematik dan holistik untuk mengukur pencapaian, kemajuan dan impak kurikulum terhadap pelajar, guru, sekolah dan komuniti. Aplikasi teori kurikulum berasas sekolah ke arah mencapai matlamat pendidikan. Perbandingan antara behaviorism, kognitif dan juga konstruktivism. Behaviorism menumpukan perhatian kepada faktor perubahan tingkah laku yang boleh diperhatikan. Kognitif pula memfokuskan setiap manusia mempunyai keupayaan mental untuk mengelola, menyusun, menyimpan, mengeluarkan semula segala pengalaman dan disimpan dalam ingatan. Manakala konstruktivism pula adalah proses pelajar membina sesuatu pengetahuan berdasarkan pengalaman masing-masing. Kekuatan bagi behaviorism, penekanan kepada tingkah laku. Kedua teknik-teknik pengukuran positif dan negatif agak berkesan, contohnya bagi pelajar autism. Kekuatan aktif pula melakukan sesuatu tugas yang sama dan konsisten, manakala kekuatan bagi konstruktivism membolehkan pelajar mentafsir pengalaman dan menggunakan pengetahuan dengan lebih baik. Kelemahan behaviorism tidak boleh digunakan untuk menjelaskan pembelajaran yang berlaku. Kelemahan kognitif membolehkan pelajar menyelesaikan sesuatu tugas tetapi mungkin tidak sesuai dengan situasi. Manakala kelemahan konstruktivism pula, pemikiran yang berbeza menyebabkan timbulnya masalah. Peluang behaviorism, pelajar tidak hanya ditekankan kepada tingkah laku, tetapi pemantauan perlu dijalankan bagi memastikan pelajar memberikan tumpuan semasa proses PMP. Peluang bagi kognitif pula dapat menguasai banyak ilmu, pelajar aktif dalam PMP dan dapat meluahkan idea tentang sesuatu topik. Manakala peluang bagi konstruktivism pula, pelajar menerka sendiri pelajaran yang disampaikan oleh guru.